Sarawak mahu perkukuh hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan untuk kelangsungan pembangunan di Bumi Kenyalang. Laporan penuh langsung bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Hubungan baik antara Kerajaan Sarawak dan Persekutuan akan terus diperkukuh demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, berpaksikan konsep segulai sejalai, sifat toleransi dan kebersamaan akan terus menjadi tunjang kepada pembangunan masyarakat. Jelasnya hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan membolehkan Sarawak menerima lebih banyak peruntukan untuk tujuan pembangunan. Ini terbukti melalui agihan RM5.6 bilion dalam belanjawan 2023 daripada Kerajaan Perpaduan. Beliau berucap pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 peringkat negeri Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Premier turut menyeru rakyat Sarawak terus memupuk semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di setiap premis kerajaan, swasta dan kediaman. Pada masa sama mengukuhkan perpaduan rakyat dan kekal menjadi negeri contoh keharmonian masyarakat majmuk. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari menyempurnakan pelepasan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang akan menjelajah sehingga ke lawas seterusnya ke Sepitang, Sabah. Baik, sementara itu diminta mengulas keadaan kesihatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Premier memberitahu Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud dalam keadaan baik dan akan kembali ke Sarawak tidak lama lagi. Ia berdasarkan laporan akhir yang diterima daripada pihak hospital yang merawat beliau. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, Kerajaan Sarawak juga sebelum ini telah mengumumkan mengenai keadaan Tun Pehin Sri Taib menerusi kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Penjajahan Malaysia 1963 MA63, Hubungan Negeri dan Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali. Dalam pada itu, Setiausaha Sulit yang di-Pertuan Negeri Haji Juni Saleh Ahmad dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini memberitahu tahap kesihatan Tun Pehin Sri Taib semakin pulih dan dijangka akan pulang ke tanah air dalam masa terdekat atas nasihat doktor. Sehubungan itu, beliau menasihati rakyat untuk terus bersabar dan jangan mudah terpedaya dengan berita yang tidak sahih serta tidak membuat sebarang spekulasi. Pengalaman luas dan kejayaan Jepun dalam pengurusan pelabuhan memberi pengajaran yang tidak ternilai kepada delegasi Sarawak yang kini dalam rangka lawatan rasmi ke Jepun. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah yang mengetuai delegasi itu berkata Sarawak juga teruja untuk potensi kerjasama dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur Pengangkutan dan Pelancongan Jepun MLIT untuk memperkukuh operasi pelabuhan Sarawak agar lebih cekap dan berdaya saing. Sarawak juga katanya meneroka pelbagai cara untuk memantapkan pelabuhan, memfokus pada pengurangan kos pengangkutan, memperkenal teknologi baharu untuk menangani cabaran tenaga manusia dan meningkatkan kecekapan pengurusan pelabuhan secara keseluruhan. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan melihat komitmen Jepun terhadap penambahbaikan progresif, penggunaan mampan dan pengeluaran adalah sejajar dengan maklumat pembangunan mampan Sarawak. Itu antara perkongsian yang diperolehi delegasi Sarawak semasa sesi kunjungan hormat terhadap Ketua Pengarah Biro Pelabuhan MLIT Jepun Inada Mashiro yang turut disertai Pengarah Polisi Antarabangsa Pejabat Perancangan Polisi Antarabangsa Biro tersebut, Amida K. Industri kreatif yang unik kepada negara ASEAN termasuk Sarawak mempunyai pasaran tinggi dengan lebih 700 juta penduduk serantau. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, meskipun industri kreatif negara bermula agak lewat berbanding negara-negara lain, namun semakin ramai graduan dilahirkan dalam industri yang mencecah trilion dolar Amerika ini. Jelasnya disebabkan itu, Kerajaan Sarawak menyokong sepenuhnya Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023 di Sarawak dalam usaha melonjakkan industri tersebut. AIFA akan membolehkan penggiat industri kreatif tempatan menerima pengetahuan langsung melalui ceramah oleh para profesional dan pakar industri tersebut. Malah, AIFA bukan sahaja untuk pembuat filem tetapi dokumentari ASEAN yang boleh dikongsi bersama negara serantau. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada makan malam sambutan AIFA 2023 di Kuching. AIFA 2023 yang berlangsung selama 3 hari menerima 121 pencalonan filem.
Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Tanah dan Survey telah membayar pampasan tanah bernilai RM33.1 juta kepada 108 pemilik tanah di Bintulu. Pampasan tersebut bagi tanah yang diambil balik oleh kerajaan untuk pelaksanaan 5 projek pembangunan infrastruktur. Penyerahan cek pampasan telah disempurnakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh di Bintulu. Berucap pada majlis itu, beliau menegaskan bahawa setiap tanah rakyat yang diambil balik untuk tujuan pembangunan tetap akan dibayar pampasan dengan nilai yang sewajarnya. Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Jadi semua tanah yang diambil balik akan dibayar pampasan berdasarkan penilaian. Jadi dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Datuk Len juga yakin pelaksanaan pelbagai projek pembangunan akan membawa lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk seperti peluang pekerjaan dan perniagaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mamin, terima kasih atas perincian dari negeri Sarawak itu.